macam mana cara untuk kita ni nak jadi seorang isteri yang solehah ni? Banyak cara yang kita boleh usahakan untuk jadi seorang isteri yang solehah. Tapi saya nak sebut beberapa perkara. Yang pertama sekali ialah kita hendaklah mencari ilmu. Mencari ilmu yang berkaitan. Bagaimana untuk kita ini memahami tanggungjawab kita sebagai seorang isteri. Jadi ini kena cari. Kalau kita tidak ada ilmu yang berkaitan dengan cara untuk menjadi seorang isteri yang solehah, kita tak faham apa yang patut kita kena buat. Sejauh mana khidmat kita kepada suami sehingga kita ini layak untuk mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah, suami kita. Jadi ada kesempatan, ada masa, ada ruang, kita cuba cari apakah yang perlu kita buat, apakah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan cara untuk kita menjadi seorang isteri yang solehah. Baik, yang kedua, jadi seorang isteri mesti ada kesabaran yang tinggi. Bukan kesabaran biasa-biasa, tapi kesabaran yang luar biasa. Kesabaran yang luar biasa. Kita ni kadang-kadang kita berhadapan dengan sikap suami kita yang pelbagai yang kita rasa tak selesa. Tapi kita kena ingat bahawa ujian suami pada kita itu tidaklah sehebat ujian yang diberikan kepada Asyah, isteri kepada Fir'aun. Dalam dunia ni tidak ada orang yang lebih teruk daripada Fir'aun. Yang paling teruk ialah Fir'aun. Tapi suami kita lah yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni, tidaklah seperti mana Fir'aun. Tak sampailah tahap Fir'aun. Maknanya, kesabaran Asyah ketika mana berhadapan dengan Fir'aun sangat tinggi. Jadi kita ni, kalaulah ada sedikit kepincangan, ada sedikit kelemahan yang berlaku pada pihak suami kita itu, maknanya kita hendaklah sabar. Sabar, maafkan, berlapang dada dan cubalah cari jalan yang terbaik untuk kita buat perbincangan. Sebab apa? Sebab kita kembali kepada konsep asal lah, iaitu kita nak dapat redha Allah, kita nak dapat syurga Allah, maka kesabaran itu sebenarnya salah satu daripada jalan untuk kita capai kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Asyah ni duduk dengan Fir'aun lama. Sehinggalah akhir sekali ketika mana dia dah declare ataupun dia dah sebut kepada Fir'aun bahawa amantu billah, aku telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Harun dan Musa. Maka pada ketika itu Fir'aun marah kepada Asyah. Apa yang dia buat pada Asyah? Dia telah melakukan satu hukuman yang sangat berat dan dipendekkan cerita sehinggalah Asyah ini akhirnya ketika mana last kali ni Fir'aun nak letak batu atas kepala Asyah pada ketika itu, maka Asyah ni pasrah dan apa yang dia sebut, dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang dirakamkan dalam Al-Quran. Dia sebut, ya Allah, kurniakanlah kepadaku mahligai di syurgamu. Dia tak nampak dah cara jalan lain, melainkan dia minta pada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala sediakan pada dia satu mahligai di syurga. Dia berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah aku daripada orang-orang yang zalim. Sedangkan pada ketika yang beri hukuman pada dia itu ialah suami dia sendiri. Tapi berkat kesabaran, Allah SWT menyediakan kepadanya. Allah Ta'ala menampakkan, sebelum dia pejam mata bertemu dengan Allah itu, Allah Ta'ala nampakkan kepada dia bagaimana mahligai yang telah disediakan kepadanya dalam syurga Allah. Maka pada ketika itu, dia memejamkan mata, bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah dan dijanjikan oleh Allah dengan syurga seperti mana yang dikehendaki. Jadi syurga itu lebih luas daripada apa yang kita hadapi di dunia yang sementara ini. Jadi sabar. Ketika mana kita diuji dengan ujian daripada suami, maka kita kena meletakkan kesabaran yang sangat tinggi.
Dan yang terakhir sekali, sebab kita masa pun dah tak mencukupi, maka hendaklah jadi seorang yang sentiasa bersyukur dengan pemberian suami. Bersyukur dengan pemberian suami, walaupun pemberian yang diberikan kepada kita itu kita nampak macam kecil. Sebab kita ini diberikan pasangan jodoh tak sama. Ada orang yang dapat pasangan jodoh yang kaya, yang ada duit, ada kemampuan kewangan. Ada setengah orang yang sederhana, ada orang yang biasa-biasa. Jadi siapa saja yang telah dijodohkan oleh Allah SWT sebagai suami kita, terimalah. Dan setiap pemberian yang diberikan kepada kita, walaupun kecil pada pandangan kita, kita ucap terima kasih sebagai tanda kita bersyukur dengan pemberian suami. Dan disebut juga di antara wanita-wanita yang dimasukkan ke dalam neraka Allah ialah mereka yang tidak bersyukur dengan pemberian yang diberikan oleh suami. Walaupun RM1, walaupun 50 sen. Walaupun apa saja sekecil-kecil benda yang diberi, ucapkanlah terima kasih dan bersyukur kerana itu adalah datangnya daripada pemberian yang disalurkan melalui manusia, melalui makhluk kepada kita. Syukur. Jadi Allah Ta'ala sebut, siapa yang bersyukur maka aku akan tambah. Tetapi siapa yang kufur maka aku akan tarik nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Jadi kita ni jadi orang bersyukur sebab apa? Sebab kita nak banyak lagi nikmat-nikmat Allah yang Allah Ta'ala akan berikan kepada kita. Baik, sebagai penutup, saya sebut sekali, semua masalah adalah boleh dirawat. Dan salah satu daripadanya, cara untuk kita merawat diri kita, merawat rumah tangga kita kalau kita ada masalah ialah wasta'inu bis-sabri was-salah. Kita hendaklah mendekatkan diri kita kepada Allah. Salah satu cara daripadanya ialah dengan cara kita melakukan solat dan berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala beri kita ruang, beri kita cara, beri kita jalan untuk kita berusaha menjadi seorang isteri yang solehah. Jadi perempuan yang soleh ini dia lebih baik daripada lelaki yang soleh. Sebab perempuan yang solehah ini banyak benda yang dia buat yang tidak boleh dilakukan oleh lelaki-lelaki yang soleh. Okay, yang pertama mengandung, melahirkan, kemudian menyusu dan menjaga anak-anak. Itu tidak ada peluang yang tidak diberikan kepada kaum lelaki, tetapi diberikan kepada kaum perempuan. Maka peluang-peluang yang disediakan oleh Allah SWT itu adalah kita manfaat semaksimum mungkin supaya kita ini ada peluang yang luas untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala.